sejahtera kepada Encik Ismadi bin Ramli. Saya Angel Yantisan anak Patrick beserta seorang lagi nanti rakan saya bernama Mercerin anak Cross Joshen akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Peti Kecemasan yang Lengkap. Sebagai pengenalan, peti kecemasan ini adalah sangat penting di mana saja kita berada ataupun seperti di rumah, di taska atau tadika yang pastinya. Peti pertolongan cemas ialah peti yang lengkap dengan ubat-ubatan serta peralatan yang dibeli di farmasi. Peti ini patut diletakkan di tempat yang kering dan selamat, dan setiap ubat perlu ada label dan kegunaannya. Ada dua jenis peti, ada dua jenis pertolongan cemas, iaitu kecemasan yang memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa, dan yang satu lagi ialah kecemasan yang memerlukan tindakan segera tetapi membabitkan kecederaan ringan di rumah tanpa bantuan yang profesional yang segera. Ubat-ubatan yang perlu ada dalam peti pertolongan cemas terdapat 5, iaitu paracetamol, ubat gastrik, loratadine, Maxolon, dan Lomotil. Bagi paracetamol, ianya sesuai untuk pesakit yang mengalami demam, dan ianya juga sesuai untuk ubat tahan sakit. Bagi ubat gastrik, ianya untuk menetralkan asid di dalam perut seseorang. Bagi loratadine pula, ini sesuai untuk orang yang menghadapi selsema dan alahan. Maxolon pula, ianya digunakan untuk ubat tahan muntah. Yang terakhir yaitu Lomotil, ianya sesuai untuk mengurangkan ceret-beret seseorang. Saya akan menjelaskan beberapa jenis peralatan yang wajib ada di dalam peti kecemasan. Yang pertama adalah bandage. Bandage digunakan untuk membalut luka ataupun bahagian yang bengkak di bahagian badan kita. Bandage juga digunakan kerana ia memberi sedikit tekanan pada bahagian luka agar pendarahan di kawasan tersebut berhenti. Yang kedua adalah kain andoh. Kain andoh ini digunakan sebagai andoh ketika tangan patah ataupun tulang patah. Ia juga boleh digunakan untuk membalut luka kita. Yang ketiga adalah kapas. Kapas ini digunakan untuk membersih luka. Sebelum membalut luka, kita mesti membersih luka kita dulu supaya dia tidak berjangkiti penyakit. Yang keempat adalah plaster. Plaster ini wajib ada di dalam peti kecemasan kerana jika kita mempunyai luka yang kecil, kita boleh tutup dengan menggunakan bandage, dengan plaster. Yang seterusnya ialah kain kasa perubatan. Kain ini digunakan sebagai untuk menutup luka yang besar. Ia juga boleh digunakan untuk membersih luka yang kotor. Yang seterusnya adalah lotion kuning. Lotion kuning ini adalah berwarna kuning. Larutan lotion kuning ini mengandungi iodin yang berfungsi untuk membunuh kuman di kawasan luka kita. Yang keenam adalah gunting. Gunting digunakan untuk memotong bandage ataupun kain kasa tadi. Yang seterusnya ialah krim pemanas. Krim pemanas digunakan untuk merawat otot kita, otot yang sakit. Jika otot kita sakit, kita boleh menggunakan krim pemanas ini. Yang terakhir adalah microbe. Microbe ini sejenis
sejenis lock tape yang digunakan untuk menutup ataupun melekatkan bandage ataupun kapas. Bertemu kembali bersama saya. Saya akan menerangkan kedudukan yang strategik bagi menyimpan peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas haruslah disimpan di tempat yang tinggi supaya kanak-kanak tidak dapat mengambilnya ataupun menyentuhnya. Kedudukan yang sebenar juga haruslah diletakkan di ruang tamu supaya senang dilihat dan diambil. Di mana ia tidak terlalu tinggi dan tidak mudah diambil oleh kanak-kanak. Peti kecemasan ini juga haruslah berada di dalam kereta. Kerana sekiranya berlaku kemalangan kereta ataupun sakit, ianya amat berfungsi untuk membantu mereka. Kembali lagi kepada saya akan menerangkan tindakan terhadap kanak-kanak yang jatuh. Okey. Kemalangan, jika kanak-kanak jatuh, ini adalah perkara biasa kepada kanak-kanak sebab mereka tengah bertumbuh ataupun sel-sel otak mereka tengah berhubung. Jadi mereka akan melakukan sesuatu yang strategik. Jadi kepada kita yang penjaga ataupun pendidik, kita harus menjaga mereka dengan sebaiknya ataupun pantau mereka apa yang mereka lakukan. Jika mereka tercedera ataupun jatuh, kita haruslah rawat mereka dengan sebaiknya. Jika mereka badan mereka tercala ataupun terseliuh, kita haruslah mencuci dulu luka itu. Lepas tu kita balut dengan bandage ataupun benda yang dapat kita gunakan dari peti kecemasan tersebut. Kes-kes ini boleh dielakkan sekiranya kita sebagai ibu bapa ataupun jaga ataupun pendidik menjaga kanak-kanak dengan baik ataupun kita memantau mereka. Okey. Rawatan ini bergantung kepada kecederaan yang berlaku kepada kanak-kanak. Jika ianya terlalu serius, kita seharusnya bawa mereka kepada doktor supaya doktor dapat memeriksa mereka dengan lebih lanjut supaya mereka dapat dielakkan daripada jangkitan kuman ataupun sebagainya. Jadi kita haruslah menjaga kanak-kanak kita dengan baik supaya mereka selamat di mana jua mereka berada. Sebagai kesimpulan, ramai orang yang mengambil remeh tentang peti pertolongan cemas ini. Tetapi, peti pertolongan cemas inilah yang memberi banyak bantuan jika terjadinya kes kecemasan ringan seperti lebam, luka, lecor dan sebagainya. Peti pertolongan cemas ini mampu milik dengan harga yang berpatutan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.